Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada kamu semua para pelajar kelas PK Adil dan PK Azam yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 KSSM Pendidikan Khas. Cikgu berharap kamu semua sihat sejahtera dan bersedia untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR kita pada hari ini. Untuk hari ini, kita akan masuk ke unit 11, yakini dua kalimah syahadah. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengucap dua kalimah syahadah. Standard kandungan 5.2 menerangkan maksud dua kalimah syahadah. Standard pembelajaran kita pada hari ini 5.2.1 melafazkan dua kalimah syahadah. 5.2.2 menghafaz dua kalimah syahadah dan ertinya. 5.2.3 menjelaskan maksud dua kalimah syahadah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini nanti, kamu semua akan dapat yang pertamanya melafazkan ucapan ataupun lafaz dua kalimah syahadah berserta ertinya secara rakaman suara di atas talian. Yang keduanya adalah kamu semua akan dapat menjelaskan dua maksud dua kalimah syahadah berdasarkan nota yang diberikan secara latihan yang akan kamu buat secara atas talian. Jadi, cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulakan sesi PDPR kita pada hari ini, sebaiknya kita melafazkan dahulu doa belajar bersama-sama. Ayuh, kita berdoa bersama-sama dengan cikgu. Tadahkan tangan kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa imami muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai kita membaca doa belajar bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan sesi PDPR kita pada hari ini dan insya-Allah kamu semua akan memperolehi ilmu pengetahuan yang sebaiknya dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sekarang dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita akan mulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Berdasarkan slide yang cikgu tunjukkan kepada kamu ini, pernahkah kamu mendengar atau membaca istilah ini? Apakah istilah yang cikgu tunjukkan kepada kamu di dalam slide ini? Ini ialah lafaz dua kalimah syahadah yang menjadi rukun Islam yang pertama. Pada sesi PDPR sebelum ini, cikgu telah mengajarkan kepada kamu 5 perkara yang terdapat di dalam rukun Islam. Yang pertamanya adalah mengucap dua kalimah syahadah. Yang keduanya, solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiganya adalah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, menunaikan zakat dan fitrah. Dan yang terakhirnya ataupun yang kelima, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Jadi untuk hari ini, cikgu akan menerangkan kepada kamu berkenaan dengan lafaz dua kalimah syahadah. Inilah lafaz kalimah syahadah. Lafaz berkenaan adalah seperti yang cikgu bacakan kepada kamu, seperti ini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cikgu ulang sekali lagi bagaimanakah cara membaca dua kalimah syahadah ini. Ashhadu an la ilaha illallah
Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud bagi lafaz dua kalimah syahadah ini dalam bahasa Melayunya adalah aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sebagai umat Islam, lafaz dua kalimah syahadah ini mestilah kita baca selalu dan mestilah kita hafalnya dan letakkan ia di dalam hati dan fikiran kita dengan sebaiknya. Kerana ia merupakan kesaksian kita sebagai umat Islam terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kesaksian kita bahawa Nabi Muhammad itu merupakan utusan dan pesuruh Allah yang terakhir. Selain daripada kita melafazkannya sehari-hari sebagai memperakukan lagi ikrar kita sebagai umat Islam, di manakah lagi kita sering membaca, mendengar dan melafazkan ucapan dua kalimah syahadah ini? Boleh kamu berikan kepada cikgu bilakah waktu ataupun keadaan di mana kita sering melafazkan ucapan dua kalimah syahadah ini? Baik, yang pertamanya adalah ketika kita melaungkan azan dan melafazkan iqamat sebelum kita bersolat. Di dalam azan terdapat ayat di mana muazzin itu membacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika melaungkan azan. Dan ketika kita ingin memulakan solat jemaah, maka Bilal juga akan ataupun muazzin akan membaca iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas salati hayyal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu adalah bacaan iqamat. Jadi sewaktu azan dan juga iqamat, kita juga membaca ataupun melafazkan ucapan dua kalimah syahadah. Selain daripada ketika azan dan juga iqamah, kita juga sering ataupun memang akan melafazkan ucapan dua kalimah syahadah ini ketika kita melakukan solat fardu dan juga solat sunat. Ketika bilakah di waktu solat fardu dan solat sunat itu kita membacakan lafaz ini? Ya, ianya berlaku ketika kita sedang berada dalam tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Ketika itu kita membacakan ayat tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Adakah kamu menghafal bagaimanakah bacaan tahiyat awal dan juga tahiyat akhir? Mari kita membacanya bersama-sama, ikut apa yang cikgu baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan apabila kita sampai ke asyhadu an la ilaha illallah, maka kita mengangkat jari kita seperti ini. Betul atau tidak? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sewaktu kita membaca ayat dalam tahiyat awal dan juga tahiyat akhir tersebut, apabila sampai kepada istilah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita akan mengangkat jari kita. Jadi ketika itulah kita melafazkan ucapan dua kalimah syahadah. Dan yang terakhirnya, bilakah kita selalu mendengar ungkapan ini dibacakan ataupun ucapan lafaz dua kalimah syahadah ini dibacakan adalah ketika tiba saat kematian. Pada ketika tiba saat kematian, maka perlu ada seseorang ataupun beberapa orang mengajar individu yang akan meninggal dunia itu untuk melafazkan dua kalimah syahadah ini supaya orang yang meninggal dunia itu ia matinya di dalam agama Islam.
Tak payah itu, nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut apabila sekolah dibuka nanti. Boleh? Ini adalah erti lafaz dua kalimah syahadah dalam bahasa Melayu. Asyhadu an la ilaha illallah bermaksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah membawa maksud dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apabila kita membacanya sampai habis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bermaksud aku bersaksi bahawa kita ini bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Inilah kesaksian kita sebagai seorang umat Islam. Mesti selalu kita baca dan juga lafazkan dua kalimah syahadah ini dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu. Boleh? Cikgu yakin kamu semua boleh melafazkan dua kalimah syahadah ini dengan lancar dan jelas. Begitu juga dengan maknanya dalam bahasa Melayu. Selepas sesi PDPR ini nanti, cikgu harap kamu dapat merakamkan suara kamu ataupun rakaman video kamu melafazkan lafaz dua kalimah syahadah ini berserta dengan ertinya. Boleh? Cikgu yakin kamu boleh melaksanakannya. Sekarang, cikgu akan mengajarkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dalam lafaz dua kalimah syahadah. Walaupun lafaz dua kalimah syahadah itu sangat ringkas, namun ia mempunyai maksud yang sangat mendalam. Apabila kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sebenarnya kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri dengan sendirinya. Yang keduanya, kita mengakui bahawa tidak ada sesuatu pun benda atau perkara yang wujud di dunia ini dan di dalam fikiran kita yang boleh menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah tiada sesuatu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda yang wujud sebelum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tiada pengakhirannya. Jikalau makhluk ataupun benda-benda ciptaan manusia, ia akan menemui titik pengakhirannya. Bagi manusia, dia akan meninggal dunia. Dan bagi barang-barang ciptaan manusia, ia akan tiba masanya, ia akan rosak dan hancur dengan sendirinya. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala, ia tidak ada pengakhirannya. Yang kelimanya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang berhak untuk disembah oleh setiap umat Islam ataupun setiap manusia. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang wujud di dunia ini. Sekiranya kita mempersekutukan Allah, itu maksudnya kita telah mensyirikkan Allah dan hukumnya adalah berdosa besar. Jadi itulah pentingnya kesaksian asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi kamu memahami apakah yang dimaksudkan dengan lafaz dua kalimah syahadah bagi ayat asyhadu alla ilaha illallah. Sekarang kita akan melihat pula maksud di sebalik ayat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apabila kita melafazkan ayat berkenaan, itu bermaksud kita mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan rasul pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita mengakui bahawa Nabi Muhammad adalah rasul terakhir dan penutup para nabi yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Ini bermaksud selepas sahaja kewafatan Nabi Muhammad SAW tidak akan ada rasul lain yang akan muncul. Dan sekiranya kamu menjumpai orang yang mengaku dirinya adalah sebagai seorang nabi atau rasul, itu bermakna orang itu sudah menipu dan ia berdusta terhadap kita semua. Yang ketiganya, kita mengakui bahawa tiada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, seperti yang cikgu jelaskan sebentar tadi. Kita juga mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW itu mengajak manusia mentauhidkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah itu? Menyembah Allah SWT yang satu sahaja. Allah SWT adalah Tuhan yang satu. Tidak ada benda selainnya yang boleh kita sembah, berdasarkan bukti-bukti keesaannya. Yang kelima, kita mengakui bahawa Nabi Muhammad itu diutus untuk memberikan kabar gembira dengan balasan syurga bagi orang yang beriman dan balasan neraka bagi orang yang ingkar. Kemanakah pilihan destinasi kita? Adakah kita ingin pergi ke syurga atau kita ingin pergi ke neraka? Tepuk dada, tanya selera. Dan yang terakhirnya, kita mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan dan memperelokkan akhlak manusia. Sekiranya kita sebagai umat Islam sentiasa mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti ajarannya dengan sempurna, insya-Allah kita akan menjadi manusia yang elok akhlaknya, insya-Allah. Jadi, kesimpulan yang boleh kita pelajari pada hari ini adalah ucapan. Yang pertamanya, ucapan dua kalimah syahadah adalah rukun Islam yang pertama. Ingat, ucapan dua kalimah syahadah merupakan rukun Islam yang pertama. Yang keduanya, Islam menetapkan syahadah sebagai teras atau tunjang keislaman yang perlu diucapkan. Kita ucap maksudnya kita lafazkan, diimani, dihayati dan diamalkan selama mana seseorang itu melayari bahtera hidupnya di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dengan mengucapkan dua kalimah syahadah itu adalah memperakui bahawa kita adalah seorang Muslim. Yang ketiga, ianya merupakan ikrar janji setia kita sebagai umat Islam terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan yang terakhirnya, lafaz dua kalimah syahadah dan artinya adalah seperti berikut. Cikgu ulang semula apa yang cikgu ajari kepada kamu, iaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Boleh? Kita sering melafazkan dan mendengar serta membaca dua kalimah syahadah ini semasa bila? Okey, semasa azan dan iqamat, solat fardu dan solat sunat, iaitu ketika bacaan tahiyat awal dan juga tahiyat akhir, dan ketika menghadapi sakaratul maut. Oleh yang demikian, cikgu nasihatkan kepada kamu, selalulah melafazkan dua kalimah syahadah ini dan janganlah kamu melupakan ia. Sebelum tidur, bangun pagi, lafazkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Solat 5 waktu sehari semalam, insya-Allah. Kita sering membacanya. Boleh? Okey, kita telah sampai kepada penamat sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada kamu semua kerana sudi untuk bersama-sama dengan cikgu dalam sesi PDPR pagi ini. Selepas ini, cikgu berharap untuk kamu membacakan lafaz dua kalimah syahadah beserta ertinya. Rakamkan rakaman suara kamu ataupun video kamu membaca lafaz dua kalimah syahadah ini dan hantarkan kepada cikgu di aplikasi WhatsApp secara personal ataupun di dalam grup kelas. InsyaAllah cikgu akan menontonnya ataupun mendengarnya dan juga memperbaiki bacaan kamu sekiranya terdapat kesalahan.
Cikgu doakan kamu semua terhindar daripada penyakit yang berbahaya, sihat sejahtera bersama keluarga, dan dengan itu cikgu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Bye-bye.